malam. Cuba respon, boleh dengar tak? Dengar cikgu. Boleh cikgu. Boleh okey, cikgu. Boleh cikgu. Oh, siapa tu? Okay, so tahniah kepada yang join malam ni untuk first time. Harap-harap boleh teruskanlah untuk minggu-minggu seterusnya. Okay, so kita tak paksa tapi digalakkan ya. Maksudnya awak pun kena ambil peluang lah. Okay, sekejap. Okay, so untuk memberkati lagi program kita hari ini, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okay, so hari ni kita akan sentuh 2 topik. Kalau ikutkan plan cikgu, dapatlah dalam 8 topik ya sebelum bulan 9. Okay, so kejap. 2 topik ni, dua-dua topik form berapa ni? Form 4 ke form 5? Vector dan index log semua tu. Form 4 ke form 5? Form 4. Nah, so dengan harapan awak sendiri pun dah buat ulang kaji sendiri ya. Ini macam double lah, double ke triple ke tak tahulah ulang kaji yang kali ke berapa. Okay. So kita, okay tengok cikgu ada share screen kat situ. Okay, so index set dan log, kemudian ada vector. Okay, sekejap. Okay, so untuk tajuk index. Okay, index log ni dia macam tajuk, dia di bawah bidang algebra So bila di bidang algebra dia ada huruf X, ada huruf A. Kalau kebanyakan tajuk index log ni dia akan pakai huruf A lah X pun favourite dia juga. Okay, so awak tengok sini. Kat sini ada A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Okay, so tiga rumus ni. Sekejap ya. Sekejap. Okay, mana cikgu tengok. Okay, tak apa. Oops. Okay, ada rumus yang nanti tak diberi, ada yang diberi. So awak kena check. Rumus indeks ni tak diberi so kena hafal lah. Contohnya macam mana nak hafal? Awak kena familiar dengan soalan. So bila awak familiar dengan soalan, biasanya awak tak ada masalah. Contoh cikgu bagi sini 2 kuasa 3 tambah X sama dengan 8. Okay, sorry kejap. Okay, ni je 2 kuasa 3 tambah X. So dekat sini ada hukum atau tak ada hukum, awak kena familiar. Tengok kat sini. Okay, tambah. Tambah ni ada hukum ke tak ada hukum? Okay, siapa boleh respon? Tambah ni adakah boleh pecahkan dia jadi 2 kuasa X tambah 2 kuasa, Tak boleh. 2 kuasa 3 tambah 2 kuasa X. Ini betul tak yang cikgu tulis ni? 2 kuasa 3 tambah 2 kuasa X. Betul cikgu. Atau 2 kuasa 3 darab 2 kuasa X. Darab. Yang mana yang betul? Tambah ke darab? Darab. Mana yang betul? Darab. Okay. Darab. So ingat, untuk kes ni awak kena, dia mesti balik. Okay, dia masih macam ni. Awak boleh buat arrow macam tu, buat macam ni. 2 kuasa 3 darab 2 kuasa X. So apa-apa saja yang akan datang kat sebelah kanan ni biasa dia akan bagi satu number, contoh cikgu bagi 16. Tengok satu kes dia akan bagi 16, satu kes dia akan bagi contoh 5. Okey, apa beza dua soalan ni? Kes pertama dia bagi nombor tu 16,
Kes kedua bagi nombor tu 5. Awak kena bezakan. Okey, untuk kes 16, awak kena check. Ini ada tak asas 2? Yang ni ada tak asas 2? Sebab apa cikgu tanya asas 2? Sebab soalan sebelah kiri 2. Okey, untuk 16 ada asas 2. So kita kata kena hafal sifir indeks. Okey, so untuk indeks patutnya dia tidaklah terlampau sukar. Yang mana awak kena familiar lah. Sifir indeks maksudnya kalau sifir 2, dia akan ada 2 kuasa kosong 1. So dia akan start dengan 1, 2 kuasa 1 dia akan 2, 2 kuasa 3 dan seterusnya 8, 16, 3, 2, 6, 4, 1, berapa ni? 64 darab 2, 128 dan seterusnya. Awak kena familiar. Nanti kalau 3 pula, 1, kalau asas 3, 3 kuasa kosong dia akan jadi 1, 3, 9, 27, 81 dan seterusnya. Kalau awak familiar maksudnya awak nampak je 16, awak akan terus pick up nombor 16 ni dengan sifir 2 kuasa 4. Okey, so tengok perjalanan cerita pertama, konsep dia hanya 2 kuasa 3 darab 2 kuasa X. Cikgu ambil soalan asal 2 kuasa 3 tambah X sama dengan 2 kuasa 4. Okey, so tengok kenapa cikgu tak ambil yang dah dipecahkan jadi darab. Kenapa cikgu biar je dia kekal kat sebelah sini 2, sebelah kanan 2. Okey, kita kekalkan keadaan ni. Kenapa? Sebab kita nak buat perbanding. Kita nak tengok indeks dia. Kalau awak pilih bahagian ni, awak memang diberi pilihan lah nak buka bracket, nak buka tambah jadi darab ke tak. Kalau nak buka nanti kena cantum balik. So kita ikut cerita tu. Kalau soalan nak X, untuk kes ni kita tak buka So kita akan buat 3 tambah X sama dengan 4. So X sama dengan 4 tolak 3. So X sama dengan 1. Okay, so macam mana dengan kes yang kedua? Dia bagi 2 kuasa 3 tambah X sama dengan 5. Okey, malangnya nombor 5 ni tak ada dalam cerita asas. Tengok nombor tadi ada 1, 2, 8, 16, 32, 5 tak ada. Tak ada, terus ambil log 10. Log 10 ni ambil both side. Both maksudnya kiri kanan mesti ambil. So kita sendiri yang letakkan log 10. Kita tampalkan log 10 kat situ. Awak pastekan log 10 kat kiri kanan. Awak salin balik soalan. Salin balik soalan yang kali hitam tu soalan. Cikgu copy balik Okey, kemudian fikirkan log 10 ni pertama sekali yang ni ada hukum. Atas ni ada hukum. Kita boleh bawa dia pergi depan. Okey, so dia akan jadi 3 kuasa X. Disebabkan macam ni awak letak di bracket Lepas tu both salin. Log 10 2 sama dengan log 10 5. Okey, awak kena tahulah log 10 2, log 10 5 ni adalah number. So kita boleh dapatkan number tu Okey, sekejap. Okey, sekejap. So cikgu buat apa? Cikgu akan pindahkan log 2 ni pergi ke kanan. Sebab cikgu tak nak dia darab masuk dalam bracket. So kita pindah ke sini, dia akan jadi bahagi. Bahagi tu bahagi macam ni So kat sebelah ni dah tinggal tak ada bracket pun tak apa. Sebab dia dah tak ada pasangan dah. Okey, log 10.5, log 10.2 ni awak boleh tekan log. Kalkulator hitam tu memang log sekali tekan dia jadi log 10 Log 10.5. Okey, cikgu tak nak awak ambil nombor ni. Nombor ni jangan ambil. Kita tekan log 5. Terus tekan kalkulator awak, tekan bahagi lebih selamat daripada tekan pecahan. Awak kena try kalkulator awak. Kalau tekan pecahan jadi salah ke tak? Okey. Tekan bahagi lebih selamat. Okey, so nak ambil berapa angka bererti? 2.3. Okey, untuk kes ni untuk kes ni cikgu boleh ambil 2.322. 2.322. Sebenarnya untuk ni belum jawapan akhir boleh ambil lebih. Nak ambil 5 pun boleh. Nak ambil 5 maksudnya 219. Tapi ni minimum
4. Jangan bunda kurang dari 4. Okey, so nak dapatkan X, kita just tolakkan. Tolak 3 jadilah negatif. Negatif 0.678. Okey. Negatif 0. Kalau boleh ambil perpuluhan 6. Tapi kalau bagi pecahan pun betul juga. Cuma untuk case log ni biasa kita bagi perpuluhan. Okey, memang kalkulator kita keluar banyak ni je. Dia tak keluar pun ada lagi angka. So tak payah letak kosong. Awak kata nak 4 angka berarti awak letak kosong. Tak perlu. Kalau kalkulator memang keluar sebanyak 3 sahaja, awak pun letaklah 3 sahaja. Tak perlulah tambah-tambah lagi. Okey, itu 2 soalan dengan satu konsep Maksudnya satu ada asas, satu lagi tak ada asas. Okey, satu lagi yang cikgu berminat adalah soalan yang melibatkan tolak macam ni macam ni. Ini soalan yang kita kata rare sikit Sebab kalau awak tengok kalau darab tadi boleh jadi tambah, bahagi boleh jadi tolak, bracket akan jadi darab. Tapi untuk cerita A dengan B tak sama. Ni asas A, asas B combine jadi darab. Boleh combine dengan syarat huruf X sama. Dengan syarat dia indeks sama. Beza. Kalau untuk kes yang atas tadi syarat dia asas sama. Asas sama, ada hukum. Ada hukum. Okey, sekarang indeks sama. Kita faktorkan sahaja. Faktorkan sahaja. Faktorkan macam itulah. Awak masukkan dia dalam bracket. Okey, contoh dia. Okey, contoh yang kita kata asas sama Katakan dia bagi 2 kuasa 3 darab 4 kuasa 3. Kalau awak nak combine, awak boleh letak dalam satu bracket 2 darab 4 kuasa 3. So akan dapat 8 kuasa 3. So mungkin nanti soalan akan tukarlah sikit sini, mungkin 3A. Mungkin sini dia tukar B. So awak pun just tukar saja, main dia dengan cerita tu. 3A darab B, awak akan dapat 3AB kuasa 3. Okey, ni kita kata konsep indeks sama. Okey. Okey, kemudian satu lagi yang paling yang cikgu kata rare tadi yang ni, yang ada tolak macam ni. Sebab bila ada tolak macam ni, soalan dia suka ambil soalan yang ni Sebab dia jangkakan bila ada tolak nanti pelajar susah nak buat. Tapi syarat dia tengok A dia sama pula. Tapi indeks tak sama, kemudian dia ada bagi satu nombor kat sebelah sebelah kanan Okey, contoh cikgu ada bagi kat sini. Okey, so contoh dia macam ni. Okey, kejap. Okey, sekejap. Okey, contoh tu cikgu ambil, cikgu letak kat sini sekejap. 4 kuasa X. Okey, contohnya tadi 4 kuasa X tambah 3 tolak 4 kuasa X tambah 2 sama dengan 3. Okey, so untuk contoh macam ni, awak tak boleh nak pakai hukum tolak. Tolak tak ada hukum. Kita tak boleh kata tolak ni bahagilah. Tak boleh. Bahagi, tolak kena kecil kat atas. Bukan tolak yang besar kat bawah. Okey, so tak ada hukum. So hukumnya adalah yang atas ni darab. Tambah ni awak mesti nampak dia jadi darab. So pecahkan 2. Pecahkan 2. Pecah macam ni. 4 kuasa X. 4 kuasa 3. 4 kuasa X. 4 kuasa 2. Baca dia pasangan dia macam ni. Pasangan dia mesti ambil 2 kali. Okey, so tadi kita dah kata kalau dah tambah jadi darab. Tolak yang tengah ni bukan sifir dia So tolak ni biar je. Okey, tadi tambah tadi jadi darab. Okey, 3 ni biasanya jangan kacau. Kalaulah dia bagi 16, awak jangan tukar jadi 4 kuasa 2. Jangan. Kekalkan sahaja nombor 3. 3 ni biasanya tak ada kaitan dengan cerita sebelah kiri.
Biasanya lah. Kalau ada pun kemudian. Okey, sekarang kita kena check apa yang sama. Okey, ni sama ni. Ini kira kalau awak duduk satu rumah, ni rumah lain, ni rumah lain. Dia berjiran. Okey, so rumah yang pertama ada 4 kuasa X. Rumah yang kedua pun ada 4 kuasa X. Ini macam orang lelaki dia kahwin 2. Ni orang lelaki dia beli 2 rumah. Okey, so ni pasangan dia lain-lain. Tapi dia adalah orang yang sama. So kalau dia nak pecahkan tembok rumah dia, nak duduk sekali, poligami duduk sekali, dia boleh pecah, dia kena duduk dalam satu rumah. Tapi dia orang yang sama laki ni laki yang sama. Okey, so 4 kuasa X ni kita kata faktor. So siapa isteri dia yang tinggal kat dalam rumah tadi? 4 kuasa 3 tolak 4 kuasa 2. Okey, so sebelah kanan kekalkan. Biar je. Okey, so awak pun tahulah 4 kuasa 3, 4 kuasa 2 ni semua nombor. So boleh kira 4 kuasa 3. Berapa 4 kuasa 3 tolak 4 kuasa 2? Okey, dapat 48. So sini akan dapat 48. Kat luar tadi masih ada 4 kuasa X. Okey, sebab tu cikgu kata nanti sebenarnya 48 ni akan pindah pergi ke kanan. Sebab tu apa saja nombor dia bagi ni kita tak perlu tukar. Okey, so biar je kat situ jadilah 3/48. Sini masih ada 4 kuasa X. Okey, so dia punya game kat sini biasanya kat sini nombor ni mesti ada asas 4. So awak pun try lah bagi. 3 bahagi. Dia akan bagi sifir yang ada sifir 4 ya. Okey, 1/16. Tapi sifir 4 macam mana ni? 1/16. Seorang duduk rumah atas. Seorang duduk rumah bawah. Tak boleh, tak serasi. So kena serasikan dia nak naik ke atas. Okey, nak naik ke atas. Sebelum naik ke atas awak fikirkan dulu dia ialah 1/4 kuasa 2. Sebab tu cikgu kata hafal sifir. 16 ni ada 16 ni actually dia ada sifir 2, ada sifir 4 Kalau sifir 2, 2 kuasa 4. Kalau sifir 4, 4 kuasa 2. So kita berminat dengan 4. 4 kuasa 2. Okey, kat sini ada boleh buat indeks negatif. Awak belajar masa form 1, form 2 dulu. Okey, macam mana nak jadikan dia indeks negatif? Naikkan dia ke atas. Ingat syarat dia mesti satu rumah teres. Ni, kalau rumah flat tu satu floor. Tak boleh floor atas bawah. Okey, so satu floor macam ni lah. Okey, dah serasi macam ni, baru ambil huruf X. Salah tulis Okey, ambil huruf X. Awak katalah benda ni sama. So awak tak boleh lah tulis je, awak kena tak boleh highlight sajalah, kena tulis. So ni lah X kita yang kita nak. So X sama dengan negatif 2. Okey, awak kena cari jugalah soalan yang lebih berat sikit. Yang berat sikit tu maksud cikgu dia akan jadi kuadratik. Kuadratik tu dia ada contoh satu yang akan jadi kuadratik. Okey. Yang mana nanti awak tengok 4 kuasa X ni dia ada tambah 2 kat depan tu. Dia akan jadi kuadratik sikit ke situ. Kena cuba cari. Awak jangan terlampau ambil soalan yang biasa saja. Untuk malam ni cikgu bagi yang general lah sebab kita campur semua. So kita tak naklah berat-berat sangat. Okey, so ni adalah contoh yang kedua untuk indeks. Okey, so tengok set. Kalau ada soalan boleh tanya terus Okey, cikgu dah bagi nota ni awal, patutnya dah boleh intai-intai lah. Okey, set ni nombor nisbah ke nombor bukan nisbah? Nombor bukan nisbah. Set. Bukan nisbah. Maksudnya set ni nombor tu mesti kalau awak kata 2/3, so dia bukan set. Sebab dia pecahan. Pecahan ni bukan set lah. Okey, katakan awak dapat set ni, awak kata ni set 4. So sebenarnya bukan. Sebab punca kuasa 4 boleh dapat satu nilai 2. Punca kuasa 1/4 pun bukan set. Sebab dia boleh dapat 1/2. Tapi 1/3, okey, yang ni kita kata set. Sebab kalau awak ambil punca kuasa
1/3, awak memang tak boleh nak kecilkan dah. Awak akan dapat dalam bentuk set, tengok. Kalau perpuluhan dia pun, perpuluhan dia bukan yang berulang. 5, 7, 7, 3, 5, dia tak berulang. Tapi kalau kita buat 1/9, kita ambil ni, kita kata set dia jadi salah sebab kalau kita ni buat dekat sini, kita letak 1/9, dia boleh dapat 1/3. Lepas tu kalau kita ambil perpuluhan, dia akan jadi 0.3333. Yang ini kita panggil perpuluhan berulang. Recurring decimal. Perpuluhan berulang. So bukan set. Bukan. Tapi kalau kita dapat tadi yang cikgu tunjuk set 1/3, dia set. Sebab bila awak bagi dalam bentuk perpuluhan, tadi perpuluhan dia ialah 57735. 57735. Tengok perpuluhan dia ni bukan berulang nombornya. Okey, perpuluhan tidak berulang. Okey, maka dia ialah set. So kena fahamlah konsep set. Okey, walaupun tak soalan mungkin tak tanyalah adakah dia set, adakah dia bukan set. Okey, so dia konsep Okey, so dalam set dia simple je. Kalau darab, awak darab. Kalau bahagi, awak bahagi. Kalau tambah je ada masalah sikit lah. Okey, untuk tambah Okey, kalau kita nak tambah, contohnya awak nak tambahkan, awak ada set 3. Satu lagi pun set 3. So jawapannya akan jadi, ni bukan darab, ni tambah. So dia akan jadi, awak kena anggap set ni macam unknown. Syarat dia mesti serupa. Okey, set ni serupa, set 3, set 3. So kita kata boleh tambah seperti kita tambah X tambah X. Jadi 2X. So set 3 tambah set 3 jadi 2 set 3. Awak kena nampak sebelah set ni sebenarnya ada nombor 1. Sebelah ni pun ada nombor 1. So 1 tambah 1 akan jadi 2. Sama macam huruf X, awak tak nampak sebenarnya ada nombor 1. 1 tambah 1 jadi 2. X serupa, kekalkan. Set 3 serupa, kekalkan. Okey, so nanti datanglah soalan ke awak apa pun. Contohnya 5 set 7 tolak 12 set 7. So boleh kira lah. Set ni serupa. 5 tolak 12 dapat negatif berapa? Negatif 7. 7. Okey. Yang melibatkan macam ni. So awak kena hafal sikit yang berbentuk kuadratik. Contoh cikgu bagi X tambah 3. X tolak 3. Okey, awak pernah belajar kuadratik macam ni. Kalau siapa tak boleh lagi, kita kembang dulu. Dia dapat X kuasa 2. 3X tambah 3X tolak 9. So matikan tengah ni, negatif dengan positif jadi kosong lah. Tinggal X kuasa 2 tolak 9. Sebenarnya X kuasa 2 tolak 9 ialah X kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Datang dari mana? Yang ini design ni sama dengan soalan X dengan nombor 3. Okay, so tips dia nanti kalau 1 tambah 1 tolak, awak kena buat tolak X square tolak 3 square. So apa-apa saja soalan yang datang nanti. Contohnya soalan akan datang set A tolak set B darab set A tambah set B. Okey, awak tengok design dia sama 1 tolak 1 tambah. Shortcut dia ialah ni shortcut Kalau nak long cut dia awak kena darab-darab 4 kali dia macam ni. Tapi kita nak cepat sebab kita tahu nanti semua soalan akan guna konsep ni.
Kita buat apa? Cert A kuasa 2 tolak cert B kuasa 2. Okey, tengok design yang cikgu bagi tadi ni. Yang cikgu bulatkan ni. X tolak 3 kuasa 2. Mesti guna tolak, tak boleh guna pun sini ada tambah, kita tak pakai tambah, pakai tolak. Okay, so macam ni, ada konsep kat sini. Kalau benda yang kuasa 2 dengan punca kuasa 2, apa dia? Ni awak kena tahu, punca kuasa 2 dengan kuasa 2. Dia akan mati. Cikgu guna itu. Okay, ataupun awak rasa tak confident, boleh try lah masukkan cert. Contoh masuk je nombor 4. Lepas tu awak tekan kuasa 2, awak tengok. Dia akan mati semua tu, tinggal nombor 4 saja. Itu contohlah kalau dah hilang idea masa exam, kena better try and error. Tekan-tekan tengok apa konsep yang ada. So mati So nanti jawapan dia akan jadi, okay, cert dengan kuasa 2 akan mati. So yang ini akan jadi A saja. Ni akan jadi B. So yang ni banyak dia akan pakai banyak bahagian ni nanti Bahagian soalan banyak pakai yang darab satu sebab kita akan ambil cert konjugat. Cert konjugat. Okay, so cikgu masuk terus cert konjugat. Okay, cert pada satu cert awak tak ni contoh ada 1 per cert 2. Okey, macam dalam konsep cert, kalau kita ambil kalkulator yang baru ni dia boleh keluar terus jawapan. So untung siapa yang beli yang baru ni dia boleh semak jawapan dia lah. Tapi tak nak lah jawapan tu tak ada cara kerja Okey, nampak dia akan bagi terus cert konjugat. Dia akan terus bagi jawapan. Jawapan dia cert 2 per 2. Okey, so cara dia kalau kena buat cara kerja, pertama sekali cari apakah cert konjugat untuk cert 2. Silakan kekalkan yang sama. Jangan letak negatif, jangan letak apa-apa. Sama je. Okey, ni cert 2 per cert 2. Sebenarnya kita sedang tambah satu body yang nilainya 1. Awak boleh je buat 1000 per 1000. Potong jadi 1. Cert 3 per cert 3. Potong jadi 1. Tapi kita tak pilih ni. Kita pilih ikut situasi. Kalau dia bagi cert 2, kita pun pilih cert 2. Okay, so kita dah buat, kita pun buatlah. Kalau darab ni cerita yang paling senang darab maksudnya atas dengan atas, bawah dengan bawah. Okay, 1 darab cert 2 jadi cert 2. Okay, ingat yang cert 2 darab cert 2, cuba buat dekat tempat lain, kat tepi. Okay, apa jadi dengan cert darab boleh duduk satu, kemudian jadi 4, kemudian jadi 2. Ataupun kalau awak pernah belajar cert, sebenarnya akan dapat A lah. Kalau tak confident juga boleh je tekan kalkulator Kalau kalkulator awak boleh keluar nombor yang bukan perpuluhan, okey lah. Contohnya hitam tu tak akan keluar bentuk cert, dia keluar perpuluhan. Untuk kes ni memang keluar nombor 2, so settle. So sini 2. Okey, kata takut hilang markah lah. Okey, so buatlah kat sini. Cert 2. Kalau soalan simple ni biasa 2 markah je lah. Okey, so cert 2 per 2. Sama macam cikgu tekan kalkulator tadi, 1 per cert 2. Sebab tu cikgu kata kalkulator ni boleh semak jawapan. Okey, so cert 2 per 2. Cikgu saya nak tanya. Kalau soalan simple kan, kalau tak buat jalan kerja tak apa ke? Ke kena tolak satu markah? Awak kena perhatikan dia markah dia. Kalau markah dia 2, maksudnya kat sini ada 1 markah. Ni dekat cert konjugat ni Ni 1 markah. Lepas tu jawapan akhir terus 1 markah. So yang di pertengahan ni tak ada markah. Tapi untuk cert konjugat ni 2 markah lah ni. At least ada 1 cert konjugat baru jawapan. Tapi in case lah tiba-tiba awak nampak markah dia 3, awak kenalah tunjuk bahagian yang ni, yang awak darab tu, hasil darab. Tengok je. Tapi biasa soalan yang sangat simple biasa 2 markah je. Nak tanya.
dia masih lagi ke paper 1 tu tulis je jawapan boleh dapat markah paper 1? Dah tak dah. Sekarang semua konsep exam paper 2, konsep subjektif. Dah tak ada dah undang objektif. Dah, walaupun dia objektif tapi maksudnya kena buat jalan kerja jugalah. Maksudnya tiba-tiba ada jawapan. Betul. Kertas 2 pun ada K1, K1. Dulu kan terus B kan. Dulu kertas 1 kan terus jawapan akhir baru bagi B0, B1 kan. Ya, betul. Sekarang semua start dengan K. Dia tak ada terus ke jawapan. Dia start wajib K1. ada jalan kerja lah. Okay. Betul. Senang cerita format kertas 2. So payah sikit lah nak bantu kalau pakai kalkulator ni. Maksudnya dia mesti tahu juga cara kerja. Okey, kalau set tu melibatkan nombor yang panjang. Macam ni. Okey, kalau yang macam ni. Kalau set tu dia bukan lagi single. Tadi cikgu kata single. Ini dah kira beranak pinak lah ni. Double, triple. Okay, so ini bukan single. So, kena tambah set konjugat yang tulis tolak. Macam tu. Kalau sini tambah. Kat sini nanti kena tulis tolak. So, tolak tu apa? 7 per okay, per ingat per tu mesti body dia satu. So mesti benda yang sama lah. Jangan awak reka benda yang tak sesuai. Okay, ni sebenarnya body ni sebenarnya nilainya 1. Kalau kita potong nilainya 1. So dia tak beri kesan kepada samaan. Dia tak bagi kesan kepada cerita kita ni. Okay, sekejap. Okay, so awak tengok. Kalau nombor ni yang 1. Tulis balik. 7, set 2, tolak 5, set 3 per. Okay, yang bawah ni awak dah boleh start dah. Nak main tak cerita A dengan B tadi tu? Yang A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Yang ni yang cerita X kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 tadi ya. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Dengan syarat nampak huruf A, ni huruf A. Yang ni huruf B. Tengok sama kan? A dengan B dia sama. So kita tengok sebelah je pun tak apa. Okay, tambah dengan tolak jangan tengok terus tahu formula mesti tolak. So cikgu akan buat 7 set 2, ni A kuasa 2. Tolak 5 set 3, ini B kuasa 2. Okey. Ini ikut kemampuan kalau awak rasa boleh buat macam ni. Kalau tak boleh masih boleh pakai cara yang lama. Cara lama ialah buatlah macam kuadratik awak selalu buat darab. Yang ni mungkin ada pelajar dia suka kembangkan. Tapi nanti dia kembang banyak sangat nombor ni dia pun pening. Macam ni nak kembangkan. 7 darab 7, 49. Okey, set 2 darab set 2 jadi 2. Yang ni pun takut dia tak kerti juga ni. Sebab dia kena baca 7 set 2 darab 7 set 2. 7 darab 7, 49. Okey, lepas tu set 2 tadi konsep dia kalau sama mati tinggal 2. Okey, masuk bracket. Okey, lepas tu dia kena ambil hujung pula. So jadi agak panjang lah. 7 darab 3, 5. Lepas tu set 2 darab set 3 jadi set 6. Okey, tu bawah pula. 5 darab 7, 3, 5. Lepas tu jadi set 6. Yang hujung akan jadi negatif 25. Bracket 3. Okey, so awak akan perhatikan nombor ni dengan nombor ni akan sama dengan jawapan awak yang tanpa kembangkan. Okey, so cikgu teruskan yang sebelah kiri ni. Okey, 7. Okey, yang ni. Sekejap. Okey, 7 set 2 dalam bracket kuasa 2.
Mesti baca 7 kuasa 2 7 kuasa 2 kena baca macam tu. So 7 kuasa 2 akan jadi 4. Tulis yang atas dulu. Tulis yang atas sebab ni pecahan 7 kuasa 2. Ni 5 set 3. 7 kuasa 2 49. Set 2 kuasa 2 tinggal 2. Okey, lepas tu yang ni pula cikgu kena kembangkan 5 set 3 kalau kuasa 2. Bermaksud kena baca dia 5 kuasa 2 25. Lepas tu set 3. Okey, set 3. Set 3 kalau kuasa 2 dia akan mati. Kuasa 2 dengan set mati tinggal 3. Okey, so yang bawah ni kalau tak boleh kira boleh ambil kalkulator. Kira guna kalkulator. 49 darab 2 58. Tolak 25 darab 3. Okey, 28 98. Oh, 98. 23. 3 last 23 Okey, so 7 2 tolak 5 set 3 per 23. Okey. So awak pun nak tahu betul ke tak jawapan ni, boleh semak guna kalkulator, masukkan soalan asal Kalau kalkulator ni kita try lah semak 1 per 7 set 2 tambah 5 set 3. Okey, dia akan tolong kira sepatutnya. Okey, sama kan? Tengok, cuma dia letak negatif 5 kat depan tak ada masalah lah. Asalkan nombor tu sama. Negatif 5 set 3 tambah 7 per 23. So nak hantar jawapan pun rasa confident lah, betul, full mark. Macam tu. Tapi ingatlah kalau awak bagi jawapan je, tak ada cara kerja. Ni kalau macam ni soalan ni mesti 3 markah. Sebab dia selain pada set konjugat ni, dia mesti kena bagi markah pada konsep yang pendaraban tadi ni. Biasanya ada satu konsep pendaraban ni untuk markah sebab set ni agak panjang Okay, so tak boleh skip kat situ Okay, so habislah cerita tentang set. Okay, set sebenarnya dia hanya highlight set konjugat je dalam topik awak tu. Cuma kalau perhatikan dekat contoh tu lagi bentuk set tu dia jadi kuadratik. Dia macam bentuk kuadratik. Ini yang last ni Yang ni yang selesaikan ni. Okay, yang ini cikgu dah tulis tu anggap seperti kuadratik. Sebab kalau awak tak anggap dia kuadratik, awak macam susah nak kira. So cikgu letak kat sini. Okay, mungkin nanti awak akan keliru sikit kat kawasan ni Ni awak punya kuadratik X kuasa 2. Contoh tambah 5X tambah 6. So awak pun ambil lah kalkulator mod, equation, EQN. Okay, then awak tengok sini. Kuasa ni 2. Mana? Kalkulator hitam tu lah yang mod, EQN. Alamak, dekat sini kalkulator macam ni. Awak tekan mod 3 kali. Mod 3 kali. Lepas tu nanti akan keluar E. Saya pakai kalkulator yang cikgu. Oh, yang ni. Oh, macam ni. Kalau yang ni, pergi kat setup ni lah. Dekat menu, nampak ada ni. Awak tekan lagi ke bawah. Ada sampai X sama dengan Y ni. Dia ada equation. Okay, kita pilih yang tu. Lepas tu ambil ambil degree 2. Bukan huruf A, B, C tu. Okay. Contoh untuk 5 X kuasa 2. Dapat sempat tak? Macam itulah masa awak mati dia akan keluar jawapan. Okay, so untuk kes ni selalunya nanti kalkulator last kali dia akan keluar. Contoh ni cikgu masuk 1, 5, 6. Okay, kalkulator keluar. Yang 6 ni apa? Awak akan tulis apa kat bawah ni? Okay, apa yang akan keluar negatif 2 ni kita nak tulis apa kat sini? Kita tulis X ke, Y ke, Z ke? Kalkulator awak akan keluar apa? X1 kan? Dia keluar X1. Tapi masa exam dia akan tulis X1 lah. Okay, kenapa kita tulis X? Tulis X kuasa 2 ni kan X ni kuasa 2.
Patut tulislah X kuasa 2. Tapi tak. Kuasa 1 kita akan pilih yang ni. So sama untuk kes yang cert ni. Okay, dengan mengambil konsep yang macam itu, kita akan fikirkan cert ni. Okay, cert ni X kuasa 1. Lepas tu X ni sebenarnya, X ni kuasa setengah. Kuasa dia menurun. Ni pun samalah, kuasa 2 turun kuasa 1, jawapan kuasa 1 So ingat, yang ni 1 turun ke kuasa setengah, jawapan mesti kuasa setengah. Tapi kita tak tulis kuasa setengah, kita tulis cert. Kuasa 2 ialah kuasa setengah. Okay, so kita mengambil konsep yang tu lah. Okay, sebab kita tak boleh selesai manual, kita kena guna kuadratik. Kita masuklah kuadratik kita kat sini. Huruf A dia 1. Huruf B dia negatif 4. Huruf C dia 3. Okay, walaupun dia tulis kat kalkulator awak X tu kuasa 2, kita abaikan. Kita just nak konsep. Okay, so kalkulator akan keluar jawapan 3 dan 1. So 3 dan 1. Jangan tulis X. Salah lah sebab kita ambil konsep kuasa 1 ke kuasa setengah. Jawapan ialah kuasa setengah. So, cert. Okay, so kat sini kita nampak cert X 3. So, X kita ialah 3 kuasa 2. Sini 1 kuasa 2. Okay, kuasa 2 dengan punca kuasa saling ni berkait. So, dapatlah X kita 9. Satu lagi dapatlah 1. Jawapan akhir memang X. Kalau soalan tu kata selesaikan, kalau unknown dia X, jawapan akhir dia X. Kalau dia kata tengok unknown dia apa. Kalau Y, last kali Y. Tak boleh tinggal dalam bentuk set. Okey, ingat soalan selesaikan. Selesaikan. Last answer awak. Ikut apa unknown awak esok Ikut unknown. Kalau dia bagi set X sekalipun, kita tak bagi set X. Kita kena bagi X. Last kali masih X. Okey, boleh cikgu teruskan ke logaritma sikit. Oh, macam agak panjang. Okey, logaritma. Logaritma cikgu pergi laju sikit lah. Okey, log. Okey, log tadi dia macam lain sikit pada indeks. Kalau indeks tadi 2. Kalau indeks tadi macam ni A kuasa M tambah N. Kalau log pula dia akan macam terbalik Dia akan jadi log A M tambah log A N. Okey, awak tengok. Ya. Yang tadi yang set X sama dengan 3 lepas kenapa dia letak set? Tadi yang cikgu kata indeks dia kuasa 1 tolak 4 set X. Okey, kuasa ni 1. Kuasa set X ni berapa? 1/2. Set X sebenarnya kalau awak tulis sebenarnya dia boleh tulis mana kan? Dia boleh kuasa setengah. Betul? Set, okey. So awak tengok dengan kuadratik yang awak tadi. Kalau kuadratik X kuasa 2 tambah 5 X kuasa 1 tambah 6. Nanti jawapan akhir awak akan bagi X kuasa 1, betul? Awak akan bagi yang X kuasa 1 punya, betul? So untuk kes ni kita kan pinjam cerita kuadratik tadi. So konsep dia kalau kuasa tu kita ambil kuasa yang menurun tadi tu. Kuasa 2 dengan kuasa 1 awak akan ambil kuasa 1. Kalau kuasa 1 dengan kuasa setengah awak ambil kuasa setengah sebagai jawapan. Boleh tak? Sebab kita tak nak tukarkan X kuasa 1 ni jadi kuadratik. Kalau awak tukar jadi kuadratik, nanti awak kena darab dengan darab X, betul? Ni kalau awak nak jadikan ni kuadratik, awak kena buat apa? Kena darab dengan X, betul? Supaya X ni jadi X kuasa 2. So kita tak nak pakai yang tu. Sebab kalau pakai yang tu nanti dia jadi panjang. So kita guna konsep kalau X kuasa 2 turun 1
Kan selama ni bila awak jawab exam kuadratik, awak tak tulis pun X kuasa 2. Awak mesti akan tulis X. X sama dengan. Okey, sebenarnya X dia kuasa 1. So nanti bila sampai ke tajuk cert ni, kuasa 1 turun ke setengah. So jawapan kita ialah X kuasa setengah. Ataupun tukarlah dia jadi bentuk cert. Kuasa setengah ni cert. Boleh terima cikgu? Dengan alasan kita guna konsep kuadratik kuasa menurun. Boleh ke tu? Kalau tak boleh awak kena buat kajian lagi ni. Boleh je. Thank you cikgu. Sebab kalau dalam buku teks pun dalam buku teks pun memang dia tak terangkan cerita ni. Memang awak macam kena explore sendiri. Dia macam tiba-tiba je dia guna bracket 2 kali dan jawapan. So dia nak awak macam kaji sendiri. Tapi yang ni kajian cikgu lah. Okay, so 1 ke setengah kita akan ambil setengah. Dan tajuk ni tajuk cert memang akan ada 1 dengan setengah je lah. Dia takkan ada 3 dengan 2 dengan setengah je tu Dia akan bagi 1 dengan setengah je. Okay, so kita pergi balik ke konsep indeks. Okay, untuk logaritma dia terbalik sikit konsep dengan cerita ni Log pun awak tengok formula tak diberi masa SPM. Oh nak check saya cari tak jumpa pula rumus. Okay, tak bagi so dia nak awak macam hafal. Kalau ni tadi cikgu kata nampak tambah, pecah jadi 2, jadi darab. Okay, nampak tambah besar, tadi tambah dia kecil, ni tambah dia besar. Okay, jadikan dia 1 iaitu log A M darab N. Okay, dia macam terbalik. Maksudnya daripada tambah tukar jadi darab. Awak check je. Yang tadi tambah dia kecil, sekarang tambah dia besar. So hukum dia log tambah log. Syarat dia mesti yang sama ialah asas. Asas kena sama. Yang lain tak kisah. Asas sahaja. So bila log 2 4B contohnya, awak boleh pecahkan jadi log 2 4 log 2B jadi tambah. Sebab ni 4 dengan B ni darab. Boleh pecah jadi tambah. Okey, kemudian ambil satu hukum kat sini. Kalau asas ni 2, nombor 4 ada sifir 2, kita boleh pakai sifir 2 untuk tukarkan 4 tu. 2 kuasa 2, 4. Tambah log 2B. Okey, pakai lagi hukum dia, indeks ke atas ni boleh pergi transfer ke depan. So dia akan jadi 2 log 2 tambah 2B. Okey, dan yang terakhir hukum dia, nampak log nombornya 2 sama. 2 nombor 2 tu sama. Okey, kalau nombor dia sama, dia ibaratnya habis. Sebenarnya bukan habis sebenarnya nombornya 1. Sebenarnya dia ialah 2 darab 1. Tapi bila kita dah mahir, kita tak buat banyak step Okay, so ni adalah jawapan akhir dia. Kalau dia suruh simplify lah ataupun kembangkan. Okay, so biasanya awak tak buat, ada banyak step yang awak tak buat. Contohnya biasa awak nampak log 3/27, awak dah boleh teka dah berapa jawapan dia. Log 3/27 sebenarnya berapa? 3. Siapa yang dah biasa dia akan tahu. 3. Kalau log 3/81 4. Sebab apa dia dapat 4? Sebab 1 dia tukar 3 kuasa 4. 4 pergi depan. Lepas tu 4 1 4. So sebenarnya boleh imagine cepatlah kalau dia dah ada kemahiran log kat situ. So untuk case log ni yang susah sikit pun biasanya yang melibatkan log yang tak sama lah. Contoh dia bagi log 3, lepas tu tiba-tiba kat sini ada log 9. Okay, so apa-apa saja yang dia bagi kat sini, contoh cikgu bagi je X, sini Y. So awak tak boleh nak cantumkan jadi.
nak jadi macam ni. Awak tak boleh kata nak pilih log 3 ke nak pilih log 9 ni. Tak boleh. Tak boleh kata macam ni. Salah. So asas 9 jadi 3. Jangan 3 jadi 9. Salah Bukan salah lah. Menyusahkan. Kita akan ambil yang besar jadikan yang kecil. Okay, so log 3 ni tak ada kaitan. Tulis balik. Yang nak ditukarkan ialah log 9. Kita kena pilih log 3. Kenapa tak pilih log 10? Kenapa tak pilih log 6, log 5? Kita kena pilih log yang serasi lah. Kalau 9 dengan 3 ada sifir yang sama 3 kuasa 2, 9. So kita ambil sifir 3. So log 3. Cara tukar asas senang je. Awak tulis log tu 2 kali. Atas bawah. Okay, atas ni tulis Y. Bawah tulis 9. Utamakan yang besar dulu. Okay, betul. Lepas tu awak dah belajar tadi. Log 39 ni sepatutnya awak dah ada idea dah. Oh, log 39 jawapan dia berapa? 2. Okay, log 39 jawapan dia berapa? Sepatutnya dah tahu dah. Kalau nak buat jadi panjang. Kalau tak nak buat yang panjang tu pun biasa kat kawasan ni okey. Dia tak ada markah tersirat sangat kat situ Okey, berapa Esther? 2. 1, 2, 3 ke 4 ke? 2. Itu panjang. Kalau panjang awak akan buat log 3 kuasa 2. Kalau pendek tulis sini 2. Okey, cikgu dah skip lah kawasan ni. Ni cikgu dah skip. Suara ngantuk ke apa. Okey. So soalan takkanlah tergantung macam ni. Soalan dia akan ada satu huruf kat sini Contohnya dia bagi sini 4. Ini cikgu main bedal je nombor ni 4. Okey, contoh soalan dia mesti ada satu equation. Okey, sekarang dia nak uji kemahiran awak. Macam mana nak main dengan pecahan ni? 2 So darab pecahan 4. ni kita berminat untuk Darab semua. transfer derma. So sini akan jadi semua akan ada nombor 2. Diri sendiri akan hilang 2 tu. Okey, diri sendiri kena hilang lah nombor tu awak dah bagi ke orang Okey, kemudian dia nak pakai konsep 2 ni naik balik ke kuasa ni. So dia akan jadi log 3x kuasa 2 tambah log 3y sama dengan 8. Okey, kemudian biasanya cerita ni kalau ada huruf X dengan Y, ada 2 unknown, ceritanya bukan cari nilai. Ceritanya ungkapkan. So biasanya untuk kes ni, kita kena tengok log ni dah sama, ada tambah, cantumkan dia jadi darab. So bila cantum, kita akan tulis log tu sekali sahaja. So X dengan 8. Okey, dan kat sini mesti ada kemahiran tukar bentuk indeks kepada log atau sebaliknya. Sekarang bentuk log, kita tak nak ada perkataan log, kita nak jadikan dia indeks. Okey, so cara dia ialah 3 pindah ke sana, dia tolak 8 tu naik atas Okey, 8 tu akan terangkat ke atas, so dia akan duduk ke atas tu. 3 tu bawa pindah sana, dia akan jadi besar, 8 jadi kecil. Terbalik. Okey, so log awak dah hilang. Cara hilangkan log Okey, kemudian tengok soalan. Kalau soalan kata ungkapkan express y in term of x dalam sebutan x, dia boleh tanya salah satu So bermaksud kita sedang fokus mata kita nak y sahaja. So kita pun buatlah. Y sama dengan 3 kuasa 8 per X kuasa 2. Dan 3 kuasa 8 tu biasanya kita nak dalam number lah Last kali ni nak clear balik kejap. Okey, 3 kuasa 8 beribu lah kan. 6561. So ni jawapan akhir kita. So itu konsep log tu paling-paling susah pun biasanya dia akan bagi yang bentuk asas tak sama Itu je lah biasanya Okay, so cikgu rasa untuk indeks dengan log saya cikgu pergi terus ke vektor, cikgu pergi ke soalan terus Nota ni nanti awak cuba baca, cikgu dah cuba mudahkan cerita nota tu.
Sebab cikgu nak tengok ni nak tengok satu soalan kertas 2 untuk vektor ni. Okey, untuk vektor ni sebenarnya semua kira aras rendah, sederhana ataupun lang mesti boleh jawab dengan markah penuh. Tak penuh pun markah dia kalau 10 dapat 8, 6. 6 minimum lah. Kalau 4 tu sikit sangat Okey, so awak tengok tajuk vektor ni dia akan main dengan apa? Dia akan main dengan pertama sekali nisbah. Okey, kejap. Okey, so vektor. Vektor nanti dia ada pergerakan. Okey, so dia akan main dengan satu garis lurus yang mana ada huruf A, ada huruf B. Lepas tu dia akan bagilah kat mana-mana titik, bukan titik tengah, mungkin C kat sini. Okey, katakan sini 2, sini 3. Okey, dia boleh bagi macam ni. AC nisbah CB sama dengan 2 nisbah 3. Okey, awak pun tengoklah. Kalau dibagi dalam bentuk yang pertama, bentuk ni awak nampak dot 2 kali ni kita nak jadi pecahan. Walaupun kata boleh baca ni AC 2, CB 3, tapi kita nak tukarkan jadi pecahan. Tukar je. Awak biasa tukar sebabnya kalau tak tukar nanti kadang-kadang dia trick sikit kat sini bukan huruf C kadang dia bagi huruf lain. Okey, bila tengok macam ni. A sampai C 2. Okey, betul. Panjang ni 2. Panjang C sampai 3. So berapa panjang A sampai B? 5. Panjang keseluruhan. 5. Macam ni, dia akan bagi 3 AC sama dengan 2. Soalan. Tadi dia bagi dalam bentuk nisbah, kiri kanan. Sekarang dia bagi dalam bentuk persamaan. Sama, cikgu nak awak tukarkan cerita ni kepada pecahan. AC duduk dengan CB. Nombor 2 duduk dengan nombor 3. Dudukkan sama-sama. So boleh juga buat bacaan yang sama. AC 2, 3. Dan satu lagi dia boleh bagi macam ni. Sekejap. Okey, 2 CB AB. Okey. AB sama dengan okey, dia boleh bagi macam ni. Dia bagi huruf tu tak ada huruf C. Kalau tadi AC CB, maksudnya dia macam ada titik tengah C ni Okey, sekarang bila awak dapat bentuk yang ketiga, sama juga. Tukar jadi pecahan. So sini akan 5/2. So bacaan kita panjang AB. Panjang AB 5. Panjang AC 2. So awak imaginekan dia tak ada bagi apa-apa maklumat kat sini. Awak mesti berjaya tulis panjang yang pendek ni dulu, AC 2. Lepas tu A ke B 5. So awak boleh tahu balance dia 3. Biasanya kita nak tahu yang ni, balance 3 ni Okey, tu konsep yang ada dekat vektor dalam gambar rajah. Okey, so kita akan tengok soalan. Okey, soalan dia IC, syarat dia mesti start dengan A, berakhir dengan C. Ni start, ni end. So ni start, ni end. Okay, so jalan tengah ni awak nak lalu rumah siapa? Nak lalu rumah B boleh. Ataupun awak tak berminat nak lalu rumah B, awak tak kawan dengan dia, awak nak lalu rumah, tengok gambar, cikgu lalu D. Okay, ni pilihan kita yang nak lalu mana. So kalau kita nak start pada A sampai C, kita mesti pergi singgah ke B baru pergi ke C. Atau kita singgah kat D baru sambung ke C.
Okey, tu pilihan kita. Okey, so biasa dapat je soalan vektor. Baca isbah yang cikgu bagi tadi. Dapat ni senang dibaca, tukar jadi pecahan. AM per MC sama dengan 2/1. Okey, ambil gambar rajah ni. Kali ni SPM awak. Semua soalan jawab dalam kertas soalan. Tak ada lagi dah kertas kajang. Maksudnya dah tak perlu dah salin balik gambar. Dia akan selepas soalan akan ada satu kertas A4 kosong. Yang dia dah kosongkan blank page dia, awak kena jawab dalam tu. In case tersalah jawab tak cukup, baru mungkin boleh minta kertas kajang. Sebab awak first batch, kita pun tak tahu disediakan ke tidak kertas. Takat ni format dia jawab dalam kertas soalan. Soalan ni panjang, 10 markah kan 2 page. Tiba-tiba dia sediakan satu muka surat kosong. So awak tak cukup, tulisan awak besar, awak kena minta kertas. Okay, so sekarang A ke M. Awak kena label. A sampai M 2. M sampai C 1. Lepas tu baca pula, dia kata, okay, M ni titik tengah. Kalau dia kata M ni titik tengah, tapi titik tengah siapa? B sampai D. B sampai ni seru. So dia tak ada kaitan dengan 2-1 tadi. So apa kita buat? Kita nak label, kita buat macam ni. Letak siap-siap. Sama panjang. Okay, kemudian baru masuk soalan. Soalan dia kata, nyatakan AC sebutan X dan atau Y. Kalau awak tulis jawapan kat bawah ni macam ni lah exam dia akan sediakan ruang kosong. Okay, kita nak A sampai C. Okay, cuba tengok betul-betul gambar. Awak prefer nak lalu jalan mana? B ke D? Awak nak pergi ke C ni. Katakan rumah awak nak pergi ke sekolah. Awak prefer lalu B ke nak prefer lalu D? Mestilah lalu B. Okay, ada sebab kita pilih. Apa sebab awak? Sebab yang cikgu bulat ni apa? Kita ada vektor dia. Awak ada nilai. Buat apa nak lalu kat tempat? Buat apa nak lalu kat tempat yang ada question mark ni So lalu kat tempat yang membantu lah. Okay, so kita pun pergilah lalu kat situ. Takrif takrif ni biasanya ada 1 markah. Walaupun kata alah, tak payah takrif lah, bagi terus jawapan. Kena takrif untuk sekali at least. Sekali takrif. Okay, A, B tambah B, C biasanya ada 1 markah pertama, sekali je dia bagi. Lepas tu awak takrif lagi dah tak bagi dah. Okay. So A ke B, anak panah sama, perjalanan pun sama. So bagi dia dengan nilai positif. Dia sebagai vektor negatif. Okay, B ke C pun sama. Nak pergi B ke C memang lalu macam tu. So bagi dia pun. Okay, kejap. So awak pun dah dapat jawapan. Biasanya untuk ni dapat 2 markah. Tapi tengoklah peruntukan markah terkini nanti Okay, awak jangan terlampau kata nak markah sampai rigid sangat. So awak buat je untuk selesaikan. Anggap je awak nak selesaikan dia. Okay, untuk kes yang kedua, B sampai M. Yang ni barulah mencabar sebab B sampai M ni segitiga dia kecil. Kalau A sampai C, kalau kalau A sampai C segitiga dia besar. Bila besar kita senang. Kita boleh ambil je nombor-nombor ni. Tapi bila dia kecil tu macam dah susah sikit. Sebab kita tak tahu nak ambil macam mana. So bila dia kecil, kita kena cuba ambil segitiga besar juga. Okay, so awak tengok awak nak B sampai M. Awak kena cuba lalu mana? Nak lalu C ke? Nak lalu A ke? Macam mana? Nak BA ke? Nak BC? BC boleh teacher. Kemungkinan boleh dua-dua kan. Katakan awak nak BC. Kalau BC nanti CM. Tadi kita ada, awak tengok tengok dia kemungkinan ada cerita soalan pertama ni macam dia nak pakai. Dia nak pakai cerita soalan pertama, awak nampak dia start dengan huruf apa? A baru C kan? Okay, so awak tengok kalau cikgu ambil BM,
sama dengan BC tambah CM, atau kalau cikgu pilih BM, BA tambah AM. Dua-dua ni akan sampai destinasi Dua-dua akan sampai dekat BC. Okey, BA tambah AM. Okey, kita akan tengok siapa yang lebih membantu. Sebelum awak meneruskan, awak cuba cek. Okey, kenapa? Awak tengok nisbah yang warna biru tu, ada nombor 1, ada nombor 2. Itu ada maksud tersirat kat situ Sebenarnya 1 dengan 2 tu adalah cerita A sampai C. A sampai C. Awak nak A sampai C ke nak C sampai A? Awak kena fikir, awak nak C A, nak anak panah macam ni ke ataupun nak terbalik? Ke awak nak anak panah dia macam ni, A sampai C. Tengok yang soalan A tadi. AC kan? Boleh tak? Boleh ke tidak tu? Nampak ke tak maksud cikgu? Nampak. Okay, so kita berminat dengan AC. Okay, tengok kalau AC ada pengiraan lah. Okay, so cikgu pilih segitiga yang bawah. Kalau kebetulan awak dah terpilih bawah, so dah jadi macam tak ada masalah lah. Okay, so cara dia. Mula-mula takrif ikut mata kita. Mata kita nampak BM, BA. Okay, lepas tu kita nampak lagi. Okay, B ke A dah nampak. Anak panah tadi A kena macam ni. So letak dia negatif 4 Y. Tapi kalau A ke M, anak dia ke atas dan dia tak dapat dikira sebab tak ada nombor. Yang ada nombor 2. 2 ni bukan nombor vektor, 2 ni nisbah. So kita kena kata 2 per berapa? Awak kena pandai main. 2 per 2 per 3 daripada panjang keseluruhan. Kena cakap AC. Siapa tercakap CA, salah lah. Sebab perjalanan dia ke depan. Ke depan ni kita panggil A sampai C. Okay. So kat sinilah dia nak gunakan jawapan AC yang awak dah dapat tadi. Tadi dah dapat dah dekat huruf A. Biasanya dia akan follow through. Kalau jawapan dia salah, bawa je ke bawah. Awak tak tahu dia salah, awak bawa je. Awak still akan dapat carry mark kat situ Jangan risaulah, teruskan je. Sebab kita mana tahu jawapan tu salah ke betul masa exam Okay, so kita akan teruskan part Y. Tambah 2 per 3 bracket AC ambil jawapan baru, jawapan asal. Jangan buat sekali lagi buat ambil jawapan terus. Positif vektor. Kalau awak tersilap ambil CM tadi, awak kena negatif 4Y tolak 3X. Supaya sikit. Okay, so kat sini boleh kembangkan bracket. Jadi 8 per 3Y tambah 2X. Mati tinggal 2X. Okay, tinggalkan macam ni sebab ada 2 huruf Y. Okay, tambahkan dia negatif 12 tambah 8 negatif 4 betul tak? Okay, boleh double check Kalau ada kalkulator, ambil kalkulator, tekan negatif 4. Tekan kalkulator negatif 4 tambah 8 per 3. Okay, dia keluar negatif 4 per 3. Vektor dia Y. Okay, stop lah, dah habis dah. Dah tak payah teruskan. Sampai situ je. Okay, so itu soalan ni biasanya kalau awak nak tahu markah dia biasa dalam 2-3 markah je. Biasanya kat sini ada 1 markah, kat ujung ni ada 1 markah. So mungkin 2 je lah. Yang ni biasa sekali konsep dapat 1, lepas tu yang dapat 1 markah. So yang kali kedua awak takrif dah tak ada markah lagi. Tapi kita kena takrif untuk mudahkan pemeriksa kertas baca cerita awak ni. Dia nak baca ni pening tak Ada orang perjalanan dia tak sama. So buat bacaan tu. Okay. So tengok soalan B. Soalan B ni dia dah keluar daripada cerita A biasanya Biasanya pun tak ada masalah.
So biasa kita akan padam apa yang kita conteng ni. Orang confused. Okay. So baca je cerita dia. Dia kata garis, ada satu garis lurus. Awak pun letak pembaris sebab dia kata sampai D. Didangkan B ke D. Panjangkan sampai F. Okay, dia kata panjangkan. So panjangkanlah, tak tahu nak panjang sampai mana. Stop je lah sebab dah tak muat. Okay. Lepas tu awak bagi label kat sini huruf F. Sekarang ni dia kata supaya B sampai F. Ni yang cikgu ajar tadi. Dia bagi bentuk nisbah, kita tak nak macam tu. Kita nak pecahan. Pecahan huruf dan nombor. Okay, so kita tak boleh nak imagine. Kita akan buat macam mana soalan B. Sepatutnya ada ruang kosong bawah ni, takut tak nampak. Okay, B, awak pun tulis sini BF 3/2 BD. Okay, cikgu ajar tadi awak letak huruf dengan huruf. Walaupun dia vektor pun tak ada masalah. Okay, letak pecahan, biar je pecahan tu dah okay. Okay, so apa tugas kita? Baca panjang ni, panjang B ke F3. Okay, label. Kita akan label panjang B ke F3. Panjang keseluruhan ni 3. Lepas tu dia kata panjang B ke D. Panjang B ke D 2. Okey, kita pun label. Panjang B sampai D kat sini 2. Sebenarnya kalau tak nak pening, awak akan padam yang 3 ni dan 2 ni. Tulis berapa? Cikgu highlight ni 2. 1. Yang warna oranye ni 2, 1. Sebab kita nak nisbah nanti 1/3 atau 2/3. Okay, so kita pun dah berjaya buat benda ni. Dia kata sekarang cari BF. Takkanlah kita nak bagi jawapan dia 3 pula. BF tu mesti ambil je cerita yang ni. Ambil cerita ni. Okay, dan awak tengok huruf BD ni tak pernah buat lagi. Okay, BD tak ada dekat soalan A. So mungkin kena buat kerja lebih lah. Okay, so kita ambil balik apa yang dia bagi. BF 3/2 BD. Okay, B sampai D. Pergi B ke D, boleh lalu A, boleh lalu C ataupun 3X ada lagi satu cara. Boleh? 3X tolak 4Y. Sebab B nak pergi ke D. Tak sama ke? Kalau ni nak pergi ke sini, 3X tolak 4Y tak boleh? dia tak bagi tahu selari kan? Tak kena share delay ke? Dia tak bagi tahu segi 4 ni selari ke. Tak boleh kan? Okay, so dia tak boleh lalu A, tak boleh lalu C. Sebab kalau dia lalu A dengan C, dia tak tahu ni berapa. Yang ni kita tak pernah kira pun. Okay, so ada nampak yang cikgu buat sama dengan ni? Inilah waktunya nak pakai. Yang perkataan titik tengah tadi. Time ni lah awak nak pakai. Nak pakai dia. Apa maksud arrow sama panjang? Awak pernah tak cari mana-mana garis kat soalan ini? Ada tak pernah cari yang berkaitan dengan huruf M? Ada kan? Ni soalan BM, 2 ni nampak tak? BM. Pernah cari. B ke M ni kita pernah cari ni. BM ni. Betul. BM tadi kita ambil jawapan dia. Kita tahu dia punya panjang sama. So sebenarnya soalan ni soalan senang lah. B ke M tadi jawapan dia yang ni yang last ni. Negatif 4/3. So awak kena tulis kat sini. Kalau nak dapat B ke D. Kali 2 je. So soalan dia macam tricky sikit lah. Sebenarnya nampak macam nak lalu A atau C tapi tak membantu lah, tak ada maklumat. Okay, 2 darab jawapan BM tadi. Negatif 4/3Y tambah 2X. Potong je lah 2 tu kan. Betul tak? Menyusahkan hidup kita nak mendarab masuk ni daripada awak darab. Sistem darab senang, boleh potong-potong. So baiklah kita potong yang ni. Potong. Okay, so hanya 3 darab masuk. 3 darab masuk. Okay, so bila darab masuk dia jadi
negatif 4y tambah 6x. Okay, settle. Boleh stop kat situ. Okay, 3 dengan 4/3 tu potong 3. So habis kalau tak 3/2 darab, 3 darab negatif 4/3. Takut careless Okay, tu B1 rasanya. Ni B, lepas tu awak label lah B ni sebagai B yang pertama. Nanti dia ada B yang kedua. Ada perkataan seterusnya. Ni, hence. Seterusnya ni mesti kejap, AF selari dengan BC. Okey, seterusnya ni biasanya kena teruskan cerita daripada 1 lah. Okey, tapi awak tengok dia kata AF selari. Selari ni kalau tulis boleh tulis yang macam ada garis 2 tu EC. So tengok AF ni kalau ikut gambar rajah kita mana tahu dia selari ke tak sebab kita dah panjangkan, orang lain panjang tak sama dengan kita panjangkan Okay, so dia kata cuba tengok AF ni selari tak dengan BC. Maksudnya macam ni lah kesengitan dia kalau kita agak-agak Oops. Okay. Tapi biasanya kalau dia kata tunjukkan memang betul lah dia selari. Ini dengan ni maksudnya lukisan dia sama. Walaupun lukisan awak ni tak selari, dia nak kita buktikan ni dua-dua selari. Sama level keturunan dia. Okey, cara untuk kaitkan selari mestilah ada satu cara je lah. Awak ingat je kalau ada je perkataan selari atau segaris, mesti letak lambda. Lambda macam ni sekarang virus yang COVID ni pun ada. Selepas Delta, Lambda Awak tengok alpha, beta dia. Semua dah ada keluar huruf max So Lambda ni satu unknown yang awak takut. Kalau awak takut dengan Lambda, awak letaklah huruf K. Takut huruf K, letak huruf A. Takut juga nak letak huruf apa. Letak apa-apa huruf yang tak ada kaitan dengan X dan U. Okay, so cikgu akan letak Lambda ikut format kita lah max Letak So pemalang. AF sama dengan pemalar lambda. So kita nak cari lambda ni. BC. Okay, so A ke F ni kita tahu tak berapa? A ke F. Tengok balik. A ke F. A ke F tadi A ke F tadi macam pernah cari ke tak? Tadi kita dapat B ke F. Ni B ke F. Sekejap. A ke F. Okay, A ke F. Tak pernah cari lagi kan? Tapi awak boleh buat A. Nampak tak? Awak nak pergi ke F. Awak pakailah segitiga yang sedia ni. Yang cikgu highlight kuning besar ni. A ke B tambah B ke F. B ke F tu pernah cari dekat soalan 1. Dan ambil cerita yang dah ada. A ke F ialah A, B tambah B, F. Okay, so cikgu settle yang sebelah kiri dulu sebelah kanan kan cikgu tengok kemudian. Okay, A ke B. Tadi dah nampak kat graf tu, kat gambar. A ke B 4Y. Okay, A ke B 4Y. Okay, B ke F ni nampak tak jawapan awak tadi? BF ni BF. Okay, ambil. Negatif 4Y tambah 6X. Okay, dah selesai tak yang bahagian ni? Tambah dengan tolak ni dah hilang. So, jadilah positif 6X sahaja. Okay. So, cikgu padam kejap ni. So, tadi ni ada lambda, ada BC. Okay, so kena teruskan sebelah kanan ni ada lagi cerita ni. Sebelah kanan, sebelah kiri tadi AF. Awak cari segitiga AF. Sebelah kanan pula lambda B ke C. Okay, tengoklah B ke C pernah tak dibuat? Ataupun adakah dia dah ada jawapan? Okay, B ke C dah ada dah. Dia ada 3X. Lagilah tak ada masalah untuk segitiga.
So terus tadi berapa? 3x. Okay. So kat sini, okay, awak follow je 3x kalau darab dengan lambda, awak kena tulis lambda tu dulu baru tulis x. So ingat vektor ni biasa kita tulis kat dia kat belakang. Dia macam sebutan terakhir. Sambung lagi, sini 3 lambda x. Untuk kes ni kena akhir dengan senang lah sebab sini x, sini pun x. So tugas kita hanyalah ambil nombor 6, ambil nombor 3 lambda, tulis 6 sama dengan 3 lambda. So lambda kita ialah 6 bahagi 3. So lambda ialah 2. Kalau awak stop sini, awak mungkin kehilangan markah lah. Awak kena balik ambil yang ini. Kena ambil balik cerita first yang kita takrif ni. Okey, kita kena tulis balik. Maka A ke F ialah 2B ke C. So kita boleh kata dia selari. Parallel lah. Okey, sampai awak berjaya tulis macam ni. Ni untuk dapatkan markah. Untuk dapatkan markah akhir dia. Kat sini biasanya ada 1 mark. So awak jangan tak tulis yang last tu. Kita sebenarnya kalau selari tu kita nak cari nombor kat depan ni je. Nak cari nombor kat depan ni. Kadang-kadang nombor ni jadi pecahan. Kadang-kadang nombor ni jadi nombor integer yang betul. Cuma negatif, tak ada. Biasanya semuanya positif. Okay, so tak sempat nak buat soalan lain kecuali kejap cikgu tengok satu. Sebab dah pukul 10. Ada soalan tak setakat tu? Nombor dia kena nombor bulat ke nombor pukul 10 cikgu tengok vektor satu lagi yang simple je ni. Ni sekejap je. Okay, vektor yang simple macam ni. Nampak simple. Okay, tapi dia guna koordinat. Awak tengok ni guna koordinat. Okay, kalau guna koordinat, tips dia ialah yang tadi ke? Yang tadi ke? Lambda ke Huna? Oh sampai lambat cakap. Kalau lambda tu biasanya pecahan atau Cikgu, integer. Cikgu Nasha lagi. Betul ke? Menjawab ke soalan tu? Dia lambat ni sampai percakapan. Oh baru dengar. Oh lagging. So boleh dengar tak sekarang? Boleh cikgu, boleh. Okay kejap. Boleh. Cuma sampai tu lambat. Kadang orang dah habis jawab baru ni. Set. Lagging lagi ke? Tak. Teruskan. Okay sekejap cikgu habis. Okay cikgu share semula skrin. Cikgu tengok nampak tak? Nampak tak? Tak nampak? Tak nampak. Tak ada lagi. Tak nampak lagi cikgu. So yang last ni kita tengok kalau vektor tu diberi dalam bentuk koordinat, dia beza sikit lah daripada yang tadi bergambar rajah. Okay, kalau koordinat, tips dia koordinat. Oh tak nampak? Itulah. Dia dah start lah tu. Dah start suruh berhenti lah tu. Kejap. Tak nampak ke Tak nampak? Tak ada cikgu. Tak ada? Tak ada. Tak ada pelik betul. Okay sekejap stop sharing sekali lagi. Dia dah menghampiri lah tu. Sekejap. Okay ni ada. Tak ada tak? Tak ada teacher. Tak ada juga. Tak ada? Tak ada. 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 Oh, dah okey dah. Tiada. Dah ke belum? Belum.
Okey, tak ada juga kan? Kalau tak ada rasanya macam Tak ada dia cikgu. suruh berhenti dah tu. Tak ada? Tak ada teacher. Tak Oh ada, dah hilang dah. cikgu. Dah ada. Tak ada. Nampak? Nampak tak? Tak ada cikgu. Tak, Tak nampak cikgu. dia tak ada Tak paparan. ada, tak apalah. Cikgu rasa dia tu pukul 10. Tak ada harapan lah. Internet ke rasa. Sekejap. Okay, ni try last lah. Kalau ada. Kalau tak ada, kita stop lah kejap. Okay. Ni, ada? Tak ada cikgu. Tak ada. Tak ada betul-betul dah hilang. Tak ada, lepas tu dia hilang. Ya, dia dah suruh stop dah tu. Dia kata sorry an error occur. Dah ada masalah. Okey, tak apalah, nanti yang untuk skema penuh dia nanti cikgu akan bagilah. Cuma kalau untuk koordinat, kalau katalah dia bagi koordinat P sama dengan macam yang cikgu bagi bahan tu. P sama dengan 45. So awak mesti tukar jadi vektor. Nak tukar jadi vektor apa? O sampai P. Kalau dia bagi P, awak kena tambah huruf O. O sampai P. Okey. Kejap. Macam ni nampak tak? Tak nampak kan? Nampak. Oh, nampak pula ni. Okey, so kalau dia bagi P 45, awak terus tukar jadi huruf O sebab starting asalan origin adalah O. So O sampai P tukarkan jadi 4I. Biasa dia guna I dengan J, 5J. Kalau nak minta vektor lajur, kita pakai 45 macam ni. Macam bentuk matrix. So nanti bila awak ada Q, awak ada negatif 3 dengan 4, awak akan tukar jadi huruf OQ. Mesti letak O. So dia akan jadi negatif 3I tambah 4J. Dia akan letak dalam bracket negatif 3 dengan positif 4. Okay, so biasanya kalau dia nak huruf R. Okay, awak tengok je cerita R tu berada pada persamaan yang dibagi tu. Okay, persamaan dia kata 3OP sama dengan 2OQ tambah OR. Okay, so kita berminat untuk kira dalam bentuk matriks lah, senang. So 3OP masuk kat sini 4 dengan 5. Okay, 2OQ sebab tu kena tukarkan koordinat jadi vektor. Negatif 3 dengan 4. So O ke R ni sebenarnya koordinat R. Kita tak tahu, kita tulis je OR. Okay, so awak dah belajar matrik, boleh darab masuk, darab sampailah awak berjaya dapat berapa. Kat sini awak akan dapat 12, 15. Kat sini akan dapat negatif 6, 8 tambah OR. Sebiji macam matrik So nak dapatkan OR 12, 15 tolak negatif 6, 8. So dapat OR 18 dengan berapa tu? 7. Betul 18 dengan 7. Okey, tapi tak boleh tinggal jawapan macam ni sebab dia kata cari koordinat R. So R tadi ingat kalau start dengan O bermaksud R tu koordinat 18,7. Okey, itu maksud dia 18,7. Boleh ke setakat tu koordinat R? Boleh. Okey, dan yang terakhir, kalau ada modulus. Kalau ada modulus bermaksud magnitude panjang. So kita akan guna teorem. Kalau tak hafal, awak guna teorem Pythagoras. Teorem ni dia akan kata punca kuasa x square tambah y square. So kalau P ke R kita tadi berapa? Dah pernah cari ke belum? Tak pernah cari, kena cari dulu. PR sama dengan PO tambah OR. Kita tak libatkan Q lah. Sebab kalau kita nak senang, kita ambil PO tambah OR. Kalau nak PQ, kena PQ tambah QR. Terpulang So kita ambil PO senang.
Okay, so P ke O, start dengan P. Vektor tu bernilai negatif, vektor negatif. Negatifkan vektor O sampai P tadi. O sampai P tadi 4 dengan 5. Okay, O sampai R mula dengan O, vektor dia positif. O sampai R tadi dah dapat jawapan 18, 7. Okay, so kita tambahkan 18 tolak 4, 14. 7 tolak 5, 2. Okay, so kena ingat vektor dia adalah 14I tambah 2J. Okay, kalau nak cari magnitude, guna sahaja formula punca kuasa 2 14. Kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Dapatlah 200. Cuma kalau tengok silibus baru awak ni, 200 ni pun dia nak awak bagi dia bentuk cert. Kalau cert 200. Okay, kejap. Cert 200 kalau kalkulator ni dia bagi terus. Dia bagi 10 cert 2. Tapi untuk kes awak kalau tak bagi, awak kena cuba cari berapa. So 100 darab cert 2. 100 akan dapat 10. 2 tak boleh dapat. Yang ni. Kalau ikut buku teks dia bagi dalam bentuk cert lah. Tapi kalau sebenarnya kalau bagi perpuluhan dapat macam ni. 14.14. Okay. 14.14. Ada kes memang kita terima perpuluhan. Untuk kes macam ni kita terima. Sebab ni tak ada cerita pasal vektor unit. Dia cakap pasal magnitude sahaja. Kalau vektor unit kita tak terima perpuluhan. Kita terima yang bentuk cert ataupun integer sahaja. Okay. So itu sahaja untuk hari ni. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okay, so cikgu tutup dengan vektor unit. Vektor unit akan jadi macam ni. 14I tambah 2 per 10 cert 2. Ni betul. Tapi kalau awak tulis per 14.14 salah. Sebab pecahan tak boleh combine dengan perpuluhan. Kalau nak tulis kena tulis cert 2 sini 10. Ni betul. Ni untuk vektor unit. Yang ada atas ni vektor unit. Okay, so cikgu ucapkan tahniah lah pada pelajar yang join. Latihan yang cikgu bagi tu ada beberapa soalan yang cikgu tak bincang. Sebab cikgu lebih utamakan nota tadi So kita boleh ni lah tutup. Cuma kejap mana tadi. Okay, so ada apa-apa cikgu nak? Kalau tak ada kita boleh bersurai lah kot. Harap-harap awak dapatlah something untuk ulang kaji Dapatlah benda Dapat baru tak? yang sebab tahun lepas saya tak ajar form 4. Jadi tahun ni bila tengok ada cert-cert tu banyak kan. Dan cert juga masuk form 4 tahun lepas pun PKP. Tahun ni pun PKP. Awak masih berada dalam zaman PKP Bertabah je lah Okay, kalau tak ada pelajar nak cakap apa-apa? Kalau tak ada, cikgu rasa bolehlah kot kita bersurai. Mungkin awak pun nak pergi, ada yang nak pergi main game ke tu? Ada yang streaming game Okay, kalau tak ada, tengok buku lah balik. Ataupun pergilah semayang isyak, tidur. Teacher. Esok boleh lihat. Okay. Next week tu topik apa pula? Tajuk Kalau ikut tajuk ikut yang cikgu bagi poster tu. Yang dia ada dua tu. Tu minggu kedua, 2. Cikgu tak ingat mana poster tu. Trigo. Trigo dengan apa? Pengamiran Trigo dan pengamiran. Betul. Cikgu nanti recorded class ni cikgu forward dalam kelas ke? Nanti lagi cikgu cuba ni forwardkan skema penuh dia. Tapi kalau skema penuh sekarang awak tiru jawapan pula. Kau nak ambil masa untuk buat dulu hari Ahad malam tu kan cikgu, ataupun cikgu bagi jawapan akhir dululah. Sebenarnya ada skema penuh. Tapi skema penuh. Kelas cikgu Macam mana? Bukan maksud saya recorded class ni. Recording kelas dia. InsyaAllah. Ni lepas dia masuk dalam drive kan cikgu bagi. Okay. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih semua. Munah tak ada apa-apa Tak ada. Kita bye-bye lah.
Salam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Thank you, teacher. Cikgu. Sampai stres ke apa tu? Terima kasih cikgu.